practical work 3, task B, timer as a counter. Jadi dalam amali kali ini kita akan menjadikan timer kita sebagai counter. Okay. So untuk menghasilkan counter, pertama sekali kita kena setting dia punya register lah. Okay, di sini ada register T-con, sebab kita guna timer kosong, so timer kosong control lah. So cara setting dia adalah kita set timer kosong kita off. Okay. Jadi kalau dia off, kita kena tengok dia punya bacaan dia, bacaan bit. So kita boleh rujuk pada bahagian appendix 1 tu. Okay. Timer off, timer off, jadi sini kosong lah, sebab dia off. Okay. Kita tengok dekat sini, timer off. So kosong bit, kosong bit. Okay, kemudian kita guna timer kita sama ada 8 bit atau 16 bit. Timer is configured as 8 bit. 8 bit timer. So 8 bit timer, kita pilih 8 bit sama dengan 1 lah. Timer 1 configured as 8 bit. So 1. So sini kosong, sini 1. Okay. Kemudian timer kosong CS clock source, clock source. So clock source ini penting, kita kena tahu clock source ini. Untuk clock source, transition on TO clock pin. So ini maksudnya transition itu berlaku pada pin. Ya, ini bila kita nak menghasilkan counter, kita nak menghasilkan counter, so pin ini kita kena aktifkan dia. Pin ini kita kena aktifkan. Okay. Jadi kalau kita guna timer, kita akan guna internal clock. Kalau timer kita akan guna internal clock cycle. Tapi kalau untuk menghasilkan counter, kita kena guna transition daripada pin clock, T0 punya pin clock. So bit 5 ini kita kena setkan 1. Okay. Sini 1. Seterusnya timer source age. Source age kita increment low to high. Low to high maksudnya perubahan berlaku daripada logik kosong ke 1. Logik kosong ke logik 1. So low to high. Low to high, jadi kita tengok low to high kosong. So bit 4 kita kosong. Okay, sini. Okay, kemudian yang ke 3, bit 3, timer kita tidak menggunakan prescaler. Timer kosong, prescaler is not assigned, so jadi tiada prescaler. So no prescaler, maksudnya timer prescaler is not assigned, so 1 lah. So sini 1. Kemudian belakang kosong lah, sebab kita tak pakai prescaler, so belakang kita letak saja kosong. Okay. So ini kita punya bit untuk timer control kita. 0 1 1 0 1 0 0 0. Okay, 0 1 1 0 0. Okay. So ini kita punya timer control kita. Timer control untuk menghasilkan counter 8 bit. Okay, dan tidak menggunakan prescaler lah. So tak menggunakan prescaler, dia standard lah 1:2 prescaler kita 1:2. Maksudnya kita bahagi 2 sajalah, bahagi 2. Okay. So daripada kiraan ini
kita boleh tahulah timer kita dia menggunakan 8 bit. So maksudnya dia akan kira nombor paling tinggi pun FF lah, sebab 8 bit kan. So FF paling maksimum, paling minimum kosong lah. So kosong sampai FF. Kemudian kita nak buat dia punya coding. Coding dia yang ni kita salin je lah. Kita salin balik dalam kita punya MPLAB. Seperti biasalah, saya tak tunjukkan lah macam mana kamu nak buat file new project apa semua tu, semua samalah, proses dia sama. Okay, so ini coding dia lah. So coding dia sama void main. Atas void main tu ni wajib lah, include xc.h, define external frequency 64 MHz, void main void. Setup ni kita tak payah pakai lah, buang je, padam ni. Kemudian kita pergi pada command ni. Command ni dia minta kita declare pin RA4 sebagai input, sebab RA4 ini adalah pin untuk clock. Untuk clock, jadi kita nak gunakan counter. So counter kita akan datang daripada luar, akan datang daripada button. So button kita akan sambung kepada RA4. So kita pakai RA4 lah sebagai input kita. Okay, so kita kena tambah lah di sini pin untuk clock trace A4. Okay, 4. Okay, sama dengan input 1 lah. Trace kita sama dengan 1 sebab setting pin RA4 ataupun kita punya clock sebagai input counter lah. Counter. Okay, sebab kita nak hasilkan counter kan. Okay. Kemudian trace D sama dengan kosong. So kita kata port D kita ni semua output lah. Semua port D output. Okay. Kemudian bit kita tadi kita set counter kosong 8 bit and then no prescaler. Tadi kita dah kira dah, tadi dapat 0110 1000 kan, kita kira. So kita tulis balik kat sini 0110 1000 di sini. Itu sebagai timer counter kita. Setting T-con, T0 control. Setting dia 8 bit counter, 8 bit counter dan no prescale, timer kosong low. Ini kita set counting tu bermula daripada nombor kosong lah. Counter kita akan mula count daripada nombor kosong. Jadi kalau kita set nombor selain daripada tu, dia akan mula count daripada nombor tu lah. So ini setting starting number for counting. So dia akan setting starting number for counting. Lalu kita setting kosong lah. Kalau kita letak nombor 2 contohnya, so dia akan mula count daripada nombor 2, start nombor 2, 3, 4, 5 macam tu. Kalau kita set nombor 10, dia akan mula daripada nombor 10 lah, 10, 11, 12, 13 macam tu. So sekarang kita set dia kosong, so dia akan mula kosong. And then program dia while selagi sistem kita on, dia akan buat dia akan do dia timer kosong bit tadi, timer on tadi kita dah off kan, asal dia kosong. So bila dia kosong dia off. So bila kita letak timer on 1, dia akan on lah. So timer kita akan mula on. Maksudnya
dia akan mula counting lah. Mula counting. So bila dia counting, hasil daripada counting tadi, maklumat yang ada dalam register timer kosong low, jadi asalnya timer kosong low kita kosong. Jadi maksud dia port D kita ni akan keluarkan output hasil dari counting. So maksudnya dia akan timer kosong low tadi kita letak kosong, jadi port D akan sama dengan kosong lah. Lepas tu bila dia counting, port D akan naik lah 1, kemudian naik 2, naik 3, naik 4, naik 5. Okay, so paparan tu kita akan nampak pada port D lah. Counting tu kita akan lihat pada port D. Kemudian while selagi interrupt con timer kosong, interrupt flag sama dengan kosong. Okay, so selagi belum overflow pada timer kosong interrupt flag, selagi belum overflow pada timer kosong interrupt flag, maksudnya dia masih lagi kosong. Sebab kalau dia overflow, dia akan interrupt. Bila dia interrupt, timer kita akan stop. Selagi dia belum interrupt, dia akan buat program yang atas ni lah. Okay, nampak? While dia akan do yang ini, while yang ini. Dia akan do yang ini, while yang ini. Counting tadi, selagi belum overflow. Selagi belum overflow pada timer kosong, program counting akan run. Okay. So bila dah overflow, selepas overflow dia akan buat yang bawah ni lah. Kalau dah overflow dia akan buat timer con bits, timer on kosong. Maksudnya bila dah selepas overflow, timer akan off. Tadi kita on kan kat sini. Kita akan on kan timer. Kita onkan timer ke atas. Kemudian counting hasil daripada timer itu akan dipaparkan pada port D. Okay. So selagi kita masih counting, dia akan timer interrupt flag kita akan masih lagi kosong. Okay. Selepas berlaku overflow, dia akan keluar daripada gelung while ni. Selepas overflow, dia akan offkan balik timer. Dan selepas dia offkan timer, dia akan reset semula. Reset flag timer kosong interrupt flag jadi kosong balik. Dia akan reset. Bila reset timer kosong jadi kosong, maksudnya dia reset flag timer kosong jadi kosong. So maksudnya timer tu akan ready lah, ready untuk next counting. Sebab syarat nak counting, timer interrupt flag mesti kosong. Baru dia boleh counting. Kalau timer interrupt flag jadi 1, counting dah tak boleh buat. Dia akan stop timer tadi. Okay. So itu kita punya program lah. So to do di sini timer on ni kita letak 1 lah. So sini kita letak 1. Yang ini kita letak kosong. Bawah kita letak kosong juga. Okay, selesai kita build project. Okay, seperti biasa kita akan copy lah coding bawah ni. Kita akan copy dia punya text file. Okay, kemudian kita buka dia punya Proteus untuk kita hasilkan dia punya data. So kita masukkan IC kita lah. IC 18F45K22 lah. Kita pakai yang ini. Dan kita perlukan satu LED dengan resistor. Dan kita buat dia punya data lah. P lah. Ini tukar 330. Okay.
P block 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dan sambunglah pada pin kita, pin RT, so RT6, and then ground, and then button, button kita sini kita sambungkan ke RA4 lah. RA4 pergi ke resistor dan pergi ke button. So ni kita punya source untuk clock. Source untuk clock. Nampak di sini RA4 T0 clock. So ini kita gunakan source clock daripada external, daripada luar untuk kita menghasilkan counter. So kita load kita punya program, kita paste kita punya hex file, ok, dan kita simulate lah. Dan dia akan bermula dengan kosong lah. LED kita akan bermula dengan kosong. So bila kita tekan button ni pada clock, dia tekan satu kali dia akan naik. Maksudnya clocking kita tadi daripada kosong dia tukar jadi satu. Kemudian kita tekan lagi, akan count lagi. Okay? Dia akan count dalam binary number lah. Kan? Dia akan count dalam binary number. Tekan lagi. Naik 3. Tekan lagi dia naik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampailah nombor maksimum dia FF lah. Nombor maksimum dia FF ataupun bersamaan dengan 255 lah. Nombor 255 dia naik nombor 256. Nombor 256 berlaku overflow. Try lah, kamu cuba buat. Dia dapat tak? Tekan sampai 200 kali ni. Okay. Tak apa. Kita ringkaskan. Kita ringkaskan sebab kita nak tengok dia punya hasil tadi. Okay, tadi saya ada bagi tahu counting ni bermula dengan nombor kosong sebab kita set ni timer kosong L, setting kosong kan. Starting number for counting bermula kosong lah. Katakan saya nak ubah, saya nak mula counting saya dengan nombor yang besar sikit. Katakan saya nak mula dengan nombor F0. F0. Tak boleh tulis macam ni. 0x, 0x F0. Maksudnya dia akan starting pada nombor F0. Nombor F0 ni F0. So nombor 240. So dia akan set starting counting daripada nombor 240. Okay, kemudian kita run balik. Nampak? So dia bila dia starting dengan nombor 240 terus. Terus 240. Tekan lagi 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255. Ini maksimum nombor adalah 255. Okay, lepas nombor 255 dia akan pergi nombor 256. Tapi nombor 256 ni tak ada. Nombor 56 dia akan berlaku overflow. Bila berlaku overflow dia akan reset balik kita punya number tadi. Counting tadi dia akan reset balik jadi kosong semula. Itu cara macam mana kita punya counter reaksi kita beroperasi lah. Kamu boleh cuba buat. Kalau dapat dia punya keluaran boleh tunjuk kepada saya lah.